masjid, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, orang-orang tua kami, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup kitab ke tu? Alhamdulillah, syukur kehadratnya Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita malam ini untuk menyambung insya-Allah perkongsian tentang perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah wa anfa'ana bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Yang kita insya-Allah menyambung pada bab yang ke-52. Ini bab yang ke-52 ni sebagaimana kita maklum, kita langkah je ni sebab kita nak menyambung perbahasan secara terus tentang kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selesaikan sekaliguslah bab yang menceritakan tentang kehidupannya Rasulullah ini sehingga selesai, barulah kita ulang balik menyambung daripada bab yang ke-10. Idzan pada hadis yang seterusnya pada muka surat 294 kita berhenti pada hadis yang last kali kita baca hadis yang ke-371. Jadi kita menyambung malam ni insya-Allah pada hadis yang ke-372 pada bab 52 muka surat 294. Wa qala Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah حدثنا عبد الله ابن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل ابن أسلم عن يزيد ابن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه حجرين. وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من جهد والضعف الذي به من الجوع. Diberitahukan kepada kami oleh Abdullah bin Abi Ziyad, diberitahukan kepada kami oleh Sayyar, diberitahukan kepada kami oleh diberitahukan kepada kami oleh Sahal bin Aslam daripada Yazid bin Abi Mansur daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu daripada Abi Talhah radhiyallahu taala anhu berkata, kami mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan. Kami mengangkat baju kami untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perut-perut kami yang masing-masing terikat dengan sebiji batu. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaian baginda untuk memperlihatkan kepada kami perut baginda yang terikat dengan 2 biji batu.
Berkata Abu Isa iaitu al-Imam Tirmizi alaihi rahmatullah, hadis ini gharib. Daripada Sayyidina Abi Talhah, dengan makna kami tidak mengetahuinya melainkan dengan bentuk hadis ini, dan makna kami mengangkat baju kami untuk memperlihatkan kepada baginda perut-perut kami yang terikat dengan sebiji batu ialah setiap individu mengikat perutnya dengan batu kerana kesukaran dan lemah kesan daripada kelaparan. Hadis ini menceritakan lagi tentang akan perihal kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, yang masing-masing itu telah melakukan sebesar-besar pengorbanan untuk nikmat kita hari ini. Di antara pengorbanan mereka sebagaimana yang diriwayatkan ini, walaupun hadis ini katanya al-Imam Tirmizi dinilai sebagai gharib kerana penceritaan kisah ini tidak datang melainkan dalam riwayat ini semata-mata. Walihada nak memberitahukan bahagian daripada pengorbanan pada kehidupan mereka, para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, yang kehidupan mereka itu sehari-harian antaranya duduk dalam keadaan yang lapar. Bahkan kisah yang diriwayatkan pada hadis ini dikaitkan dengan kisah waktu menggali parit di dalam peperangan Khandaq, yang mereka itu masing-masing 3 hari tak makan. 3 hari tak makan, bukan duduk saja. Kita tak makan pun, puasa pun duduk saja je kan. Sekejap tengok TV, sekejap tengok orang masak, sekejap tengok orang tu je lah yang kerja kita. Kalau waktu kita tak makan, ini mereka ni tak makan selama 3 hari, buat kerja gali itu apa, parit dalam peperangan Khandaq, menentang musuh-musuhnya Allah untuk menjulang agamanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula, yang hasilnya apa yang kita nikmat hari ini. Apa yang kita nikmati hari ini, mereka satu ketika berlapar. Apa yang kita nikmati hari ini, mereka itu satu ketika mengikat perut mereka itu dengan batu. Dengan makna ikat perut dengan batu ni kerana nak menahan kesakitan perut bila dalam keadaan lapar. Kerana perut ini bila dalam keadaan lapar, dia memang sakit dan sehingga menyebabkan tubuh menjadi lemah. Kesan daripada lapar itu kita semua boleh lalui benda tu. Allah bagi kita setahun sekali bulan untuk mengenang akan maksud kelaparan itu. Jadi mereka ini menahan batu pada perut mereka agar keadaan sakit ketika lapar itu dapat dikurangkan. Maka mengadulah mereka itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya beritahu kepada Rasulullah, kami ni lapar Rasulullah ni. Dah berapa hari dah tak makan ni. Itu buat kerja pula. Bukannya mereka nak merungut. Keadaan normal mereka sama-sama dengan sahabat kan. Mereka sama-sama bersahabat. Jadi mengadulah, kami ni lapar. Bukan atas makna sahabat ni nak merungut dengan kelaparan dalam perjuangan mereka, tak. Dan baginda Nabi SAW, bila mana mereka tunjukkan kami terpaksa tahan perut kami ni dengan seketul batu, Rasulullah ni lapar sangat ni, sakit sangat keadaan perut ni, maka baginda Rasul mengangkat baju baginda Rasul SAW, dengan pada perutnya baginda yang mulia itu terdapat 2 ketul batu. Maknanya min syiddatil ju', maknanya dalam keadaan yang lebih lapar lagi. Hakadha. Walaupun dalam satu riwayat juga disebut oleh ulama, Nabi tunjuk itu bukan nak menunjuk, tak.
Nabi tunjuk itu adalah dengan makna nak beritahu tak, kita sama-sama. Kita sama-sama berjuang ni. Kita sama-sama berlapar. Hakadha. Dalam keadaan itu juga dikisahkan, dalam keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seumpama daripada sahabat yang lain pula, selama tiga hari 3 malam, selama 3 hari itu tidak merasai makanan. Jangan kata makan, nak rasa makanan pun tak. Nak petik sikit makanan boleh rasa tak. Ni boleh, kita boleh imbang lah, bukan setakat tak makan tu, nak rasa makanan pun tak. Dalam keadaan itu, dalam keadaan perut mereka itu, khususnya perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikat dengan batu untuk tahan kesakitannya lapar itu. Pada waktu itu sebagaimana yang ditambah di dalam di sisinya Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, di sisinya Al-Imam An-Nasa'i di dalam periwayatannya beliau, bahawasanya ketika itu ada satu batu, maknanya ada satu penghalang besar dalam mereka itu menggali parit. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ambil peranan untuk memecahkan batu itu. Oh subhanallah. Yang memiliki hajarain di perutnya itu yang memecahkan batu yang besar. Maknanya yang dalam keadaan yang lebih lapar mengikat perutnya dengan 2 batu, itulah orangnya yang memecahkan segala penghalang tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Daripada tangan mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya diriwayatkan Rasulullah dengan bismillah yang pertama memecahkan batu itu, sehingga disebutkan pecah 3. Maka di situ katanya Rasulullah, Allah Maha Besar akan diberikan, dikurniakan kepada kita ini, maknanya Allah yang Maha Besar itu akan mengurniakan pembukaan pintu Syam. Kerana ketika itu katanya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat akan istana-istana yang terdapat di Syam itu. Syam itu satu ketika itu diperintah ataupun dijajah oleh Rom. Syam dijajah oleh Rom. Maknanya tanda akan kejatuhannya Rom. Pecah lagi, Nabi kata Allah kurniakan, bismillah, Allah kurniakan, Allah yang Maha Besar akan mengurniakan pembukaan kota Parsi. Pecah lagi, katanya Rasulullah, bismillah, Allahu Akbar, kurniakan kepada aku pembukaan pintu Yaman, pintu negara Yaman, kerana telah melihat pintu-pintunya Sana'a. Subhanallah. Daripada pengorbanan yang dirakamkan di dalam sejarah akan Rasulullah dan para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, seolah-olah nak beritahukan kepada kita itu titiknya yang disaksikan selepas daripada itu jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi, jatuhnya tertawannya bumi Yaman dengan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pejuang-pejuang mereka di kalangan para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Subhanallah. Bahkan juga ada satu riwayat, dalam keadaan yang seumpama itu, ketika mereka ini sedang berlapar, tiba datang seorang sahabat. Bisik ke Rasulullah. Kata, wahai Rasulullah, aku ni ada sikit makanan. Setengah riwayat kata disebutkan sikit bahagian kaki kambing je ada. Sebelah kambing tu bahagian kaki tu je ada sikit. Ada sikit ni aku masak dengan roti. Jadi nak jamu kamu Rasulullah, kamu lebih lapar lagi ni. Mari jangan kabur korang. Bisik-bisik je ke Rasulullah. Rasulullah dah tahu, kata ya ahlil khandaq. Rasulullah panggil semua. Mari sini kawan kita nak jamu makan. Kata ya Rabbi.
Mana nak cukup? Roti yang cuma dia siapkan untuk Rasulullah dengan sedikit bahagian kecil saja pada kambing yang ada bahagian kaki, tu je nak jamu Rasulullah. Rasulullah panggil semua sahabat. Sudah, dia kata tak cukup lagi ni. Katanya Rasulullah, dah duduk diam-diam, biar aku yang ambil. Bawa bekah yang dia masak, dia masak kambing tu, bawa bekah yang dia masak roti tu. Baik, sini aku bagi. Rasulullah bagi, sehingga semua sahabat lain boleh makan. Katanya ini sahabat yang menjamu ni kata, aku nampak sikit pun tak berubah pada lauk yang dibuat. Sikit pun tak berubah. Pada riwayat lain disebutkan apa kata? Dia tanya kepada Rasulullah. Dia dah habis semua, dah boleh makan. Dia tanya Rasulullah, bukankah kaki kambing itu dia ada 2 je? Bukan gitulah dia tanya, bukankah kaki kambing tu? Maknanya kalau ikut habis dah lah, mari mana lagi? Katanya Rasulullah, kalau mudah tanya gitu, nescaya tak akan habis. Nescaya tidak akan habis. Subhanallah. Ini karamah ataupun bukan karamah, mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia ada amalan dia juga. Kalau ulama-ulama biasa dia ajarlah nak jadi makanan tu jadi lebih. Buat kenduri yang jadi makanan tu lebih. Semua orang boleh makan. Dia ada amalan dia. Ni tuan-tuan Iman tahu ni saya. Biasa-biasa masak jamu korang ni mesti tahu ni kita amalan-amalan tu. Kami ingat guru kami satu ketika dulu dia buat kenduri kahwin anak dia. Jadi yang mari tu boleh kata hampir seluruh jazirah Arab mari. Wayang ramai mana? Dia pula ulama tu suruh kan, jadi orang semua mari katanya. Sudah. Yang tukang masak tu pergi jumpa dia kata, "Babe, tak cukup ni." Tak cukup lauk ni kata. Khalas. Dia masuk sendiri. Dia tuang garam dengan tangan dia, dengan tu dia gaul sendiri. Masya-Allah. Cukup tu semua itu tahu makan. Subhanallah. Allahu Allah. Kata tentang pengorbanannya mereka bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang seterusnya, ini hadis agak panjang. Ini hadis juga boleh diketemui pada babnya makanan. Pada babnya lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun boleh dilihat nanti bila kita masuk pada bab itu. حدثنا محمد ابن إسماعيل حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر في وجهه وتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاه ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء ليلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى النخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا والذي نفسي بيده من نعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. Diberitahukan kepada kami Muhammad bin Ismail, diberitahukan kepada kami Adam bin Abi Iyas, diberitahukan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah, diberitahukan kepada kami Abdul Malik bin Umair daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pada suatu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu kebiasaannya, baginda tidak keluar dan tiada seorang pun yang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu kepada baginda bersabda, apa yang membuat kamu datang ke sini ya Abu Bakar? Sayyidina Abi Bakar menjawab, aku keluar untuk berjumpa baginda. Aku berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajahnya, kemudian memberi salam kepadanya. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Umar, baginda bersabda, apa yang membuat kamu datang ke sini ya Umar? Sayyidina Umar menjawab, lapar ya Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku juga mendapati bahagian lapar itu. Kemudian mereka pergi ke rumah Abi Haytham bin At-Tayyihani Al-Ansari. Beliau merupakan seorang yang memiliki banyak pokok kurma dan kambing dan tidak memiliki khadam, iaitu pembantu. Tetapi mereka tidak menemuinya. Kemudian mereka bertanya kepada isterinya, di mana suamimu? Isterinya menjawab, beliau keluar mencari air tawar. Tidak lama kemudian datang Abu Haytham membawa girbah yang penuh dengan air. Kemudian beliau meletakkannya dan datang memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menebus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayah dan ibunya. Setelah itu beliau membawa mereka ke kebunnya dan membentangkan tikar untuk mereka. Kemudian beliau pergi ke pokok kurma dan datang dengan membawa setandang kurma lalu meletakkannya. Baginda menjawab, mengapa kamu tidak pilihkan daripada rutab? Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku ingin tuan yang memilihnya, atau memilih yang mana sahaja daripada rutab dan yang mentah. Kemudian mereka makan dan minum daripada air itu. Baginda Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, inilah antara nikmat
nikmah yang akan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksudnya Nabi sebut an-na'im minan na'im allazi tus'aluna anhu yaumal qiyamah ini. Makna yang paling tepat adalah inilah antara nikmat yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Akan dipersoalkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tempat berteduh yang sejuk dan rutab atau makanan yang baik dan air sejuk. Kemudian Abu Haytham pergi untuk membuatkan makanan untuk mereka. Baginda Nabi SAW bersabda, janganlah kamu sembelihkan untuk kami kambing yang sedang menyusukan. Lalu Abu Haytham menyembelihkan untuk mereka itu anaqan atau jadian. Kemudian menghidangkan kepada mereka dan mereka makannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu memiliki khaddam? Beliau menjawab, tidak. Baginda Rasulullah bersabda, apabila datang kepada kami sabyun, kamu datanglah kepada kami. Suatu hari ketika baginda diberikan 2 orang tawanan, nanti ada orang yang ketiganya, maka datanglah Abu Haytham kepada baginda. Baginda bersabda, pilihlah di antara kedua-duanya. Beliau menjawab, ya Nabi Allah, pilihkanlah untuk aku. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang penasihat itu adalah orang yang dipercayai. Ambillah orang ini. Sesungguhnya aku melihat dia solat dan lakukanlah dia dengan baik. Itu wasiat daripadaku. Kemudian Abu Haytham pergi kepada isterinya dan mengkhabarkan kepadanya dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Isterinya berkata, engkau tidak menyampaikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, melainkan engkau memerdekakannya, iaitu engkau tidak mampu melaksanakan wasiat baginda itu kecuali dengan memerdekakan hamba itu. Abu Haytham berkata, kini dia merdeka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan seorang nabi dan seorang khalifah, melainkan baginya 2 orang pendamping. Pendamping yang menyuruhnya membuat kebaikan dengan ma'ruf dan mencegahnya daripada kemungkaran, dan satu lagi pendamping yang tidak menghalangnya kepada kerosakan. Sesiapa yang terpelihara daripada pendamping yang jahat, maka dia telah terpelihara. Subhanallah. Ini hadis menceritakan tentang juga bahagian yang besarnya nak diceritakan tentang kehidupannya baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, yang dikhususkan pada riwayat ini tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan juga Abi Haytham radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi yang disebutkan satu hari Rasulullah keluar pada hari yang tak biasa Rasulullah keluar. Pada riwayat kata dalam keadaan cuaca yang panas. Disebutkan bila Sayyidina Abi Bakar ni dia melihat Rasulullah keluar, maka dia keluar. Satu benda yang boleh difaham Sayyidina Abi Bakar. Ini kerana itu tingkatan iman Sayyidina Abi Bakar ini sangat luar biasa. Kerana pada diri Sayyidina Abu Bakar itu mempunyai kecintaan kepada Rasulullah sangat luar biasa. Kerana Sayyidina Abu Bakar ini diibaratkan orang yang tidak mempunyai ketenangan waktu berada di dalam rumahnya, melainkan dia lihat dirinya baginda Rasulullah SAW. Pada riwayat yang lain disebutkan Sayyidina Abu Bakar satu hari, satu malam lah, dia menemani Rasulullah pulang ke rumah. Kemudian ditunggu depan rumahnya Rasulullah. Dia tunggu sampai esok hari. Sampai esok hari Rasulullah nak keluar baru dia. Rasulullah keluar tengok dia. Rasulullah tanya, Rasulullah tahu dia tak balik. Rasulullah tanya, bika ya Abi Bakar, apa kena dengan kamu ni wahai Abi Bakar? Maka jawab Sayyidina Abi Bakar, ya Rasulullah, qurratu aini bika. Wahai Rasulullah, penghias mata aku ini hanya ada dengan kamu sahaja.
no, aku balik ke rumah duduk dengan ahli keluarga aku, tidak memberi penawar, kegembiraan pada mata aku, melainkan apabila aku melihat kamu. Maka seumpama yang diriwayatkan ini juga, seolah-olah tidak ada orang yang cepat menangkap di mana sahaja beradanya Rasulullah, melainkan mata ketika itu Saidina Abu Bakar saja. Bila Saidina Abu Bakar tengok Rasulullah keluar pada waktu yang tak biasa, Rasulullah keluar, terus dia keluar. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa keluar? Kata Saidina Abu Bakar, aku nak bertemu dengan kamu. Walhal pasal dia tengok Rasulullah tu keluar. Kenapa pula Rasulullah keluar time ni? Bermakna boleh kata seluruh kehidupannya itu sentiasa memberikan kewaspadaan untuk baginda Nabi SAW. Ni nak kena bercakap soal cinta, kena tengok macam ni lah. Nak bercerita kita ni cinta ke Rasulullah sampai tahap ghulu, sampai tahap melampau tu, kena tengok Saidina Abu Bakar lah. Jauh sangat kita nak sampai begitu. Allahu Akbar. Keluar dia kepada Rasulullah. Maka bila bertemu pula dengan dengan Saidina Umar, tanya Saidina Umar tu teranglah, aku lapar. Aku lapar ni Rasulullah. Katanya Rasulullah, yelah, kami pun macam tu juga, kata. Subhanallah. Ini seorang pemimpin agung. Kemudian pergi ke rumah Abi Haytham ini, sebagaimana yang diceritakan tu. Abi Haytham jamu dia. Masa dia pergi tu Abi Haytham tidak ada. Ada isterinya. Abi Haytham ketika itu mengambil air, setengah riwayat kata mengambil air sejuk. Sebab waktu cuaca panas. Dia ambil air, semua kata dia ambil air tawar dan disejukkan di dalam girbah. Yang disebut girbah tadi kan. Kirbah tu. Kirbah itu adalah kulit yang disamak dan dijadikan tempat simpanan air. Ini air yang letak dalam kulit ini sekarang masih ada di negara Arab. Dia ambil kulit kambing tu, dia akan buat bunjuk di empat kakinya, kemudian bahagian atas ni dimasukkan air, disimpan air, tapi kulit tu disamak lah, disamak bersih semua, disimpan air dalam tu. Air tu dia jadi sejuk, bahkan sejuk dia tu lebih baik daripada sejuk yang kita guna elektrik ni. Kebiasaannya orang Arab sekarang ni pun ada lagi. Kalau pergi belah-belah kampung di Arab pun memang ada gerbah ni. Bahkan ada guru-guru kita yang sempat dulu mengaji ke Arab, ambil bawa balik sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah pernah minum melalui gerbah. Kemudiannya bila dia sampai tengok Rasulullah ada, makanya peluknya Rasulullah, suka sangatlah Rasulullah mari rumah dia. Ini sahabat ni bila tumpa Rasulullah agak, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dia tebuh Rasulullah tu dengan mak ayah dia. Bayangkan kasihnya mereka para as-sahabah ridwanullah, mana menepati apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman. Jadi mereka nak cari kesempurnaan. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku, katanya Rasulullah, lebih dicintai daripada siapa? Daripada orang tua kamu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Pertaruhkan mak ayah mereka untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya nak sebut mereka itu kasih kepada Rasulullah. Jangan bimbanglah, makin kasih pada Rasulullah makinlah tak derhaka pada mak ayah. Makin kasih pada Rasulullah makinlah tak buat khianat pada mak ayah. Tapi nak ceritakan kesempurnaan imannya sahabat pada cinta mereka pada Rasulullah sampai ke tahap itu. Untuk Rasulullah segala-galanya. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat ini, dibentangkan tikar, dibawa Rasulullah duduk di bawah teduhan pokok kurma dengan angin yang nyaman. Boleh bayanglah siapa pernah pergi ke negara Arab pada musim panas, duduk bawah pokok kurma teduh, sejuk. Dia punya angin dia nikmat, subhanallah. Kemudian dibawa air yang sejuk itu, air yang daripada gerbah itu yang sejuk, dihidangkan kurma pada Rasulullah, bawa standang tu.
Katanya Rasulullah, kenapa tak bawa rutab? Dia sebut rutab ini kurma yang baru masak ataupun setengah masak. Ini antara kurma kegemarannya baginda Nabi SAW. Tapi oleh kerana ini Abi Haytham sangat gembira Rasulullah datang padanya, hidang kurma tu di situ ada belaka Rasulullah. Yang baru masak, yang masak lebih sikit, yang kurang masak ada belaka. Antum pilihlah wahai Rasulullah. Ini nak hidang betul ke tetamu ni? Pilih sendiri Rasulullah. Mana yang Rasulullah nak, Rasulullah pilih sendiri. Wah, nikmatlah. Sehingga katanya baginda Nabi SAW, apa dia punya matan dia tu? Walladhi nafsi biyadih, hadha walladhi nafsi biyadih, min na'imil ladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamati, min dhilli barid, wa rutabun tayyib, wa ma'un barid. Katanya Rasulullah, demi jiwaku ni di dalam genggaman kekuasaannya Allah, ini nikmat yang kita nikmati ni. Nikmat boleh duduk di bawah teduhan pokok kurma, dapat rasa angin yang nyaman, dapat minum air yang sejuk tengah-tengah panas, dapat makan rutab kurma yang baik. Ini semua nikmat ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Allah firman pada dalam Al-Quran, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im." Allah. Ini orang yang biasa berlapar. Bila nampak nikmat, ingat Allah. Dia agak jauh sikitlah mungkin dengan kita ni. Biasa kenyang, jadi bila dapat nikmat lupa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka Rasulullah ni ingatkan dirinya, ingatkan sahabat-sahabat ini, setiap satu ni akan dipersoalkan. Kerana disebut apa dalam riwayat, sesuatu yang baik itu akan dihisab, sesuatu yang keji itu akan diazab. Sesuatu yang baik itu, walaupun baiklah dapat makan dengan baik, dapat rezeki ini, semua itu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak hidupnya agama para as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in di mana sahaja keadaan mereka, hatta ketika menikmati makanan. Bahkan pada riwayat yang lain Saidina Umar tanya kepada Rasulullah, kena hitung belaka ke ni? Ya, Rasulullah kata kena hitung semua ni. Ini nikmat rasa angin ni, nikmat dapat minum air sejuk, nikmat dapat makan rutab yang baik ini, akan dihitung belaka oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah janjinya Allah. Maka kalau kita memahami akan keadaan itu, setiap daripada perkara yang baik akan dihisab oleh Allah, setiap perkara yang keji itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan perkara yang baik itu untuk sentiasa bersyukur kepada Allah, untuk sentiasa berbuat dan panjangkan kebaikan daripada nikmat itu, supaya nanti kita boleh jawab apa yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya, bila mana Allah persoalkan kamu pada hari sekian, pada saat sekian, makan ini, rezeki aku bagi ni, apa yang kamu buat? Saya bangun tahajud malam tadi, saya munajat malam tadi. Okay, lepaslah. Saya tidur kenyang sangat. Apalah gayanya. Fahakadha. Dan jauhkan daripada segala perkara yang keji, kerana tidak ada janji pada perkara yang keji itu melainkannya azabnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Kemudian dilanjutkan kisahnya, bila lepas daripada itu Abi Haytham membawa apa? Membawa untuk disembelihkan kambing betina. Namun diberitahu oleh Rasulullah jangan disembelih kambing yang sedang menyusu itu. Maknanya kambing betina lah. Maka akhirnya disembelihkan oleh untuknya baginda Nabi SAW, iaitu kambing betina yang berusia sekitar 4 bulan. Maknanya kambing betina yang tidak menyusu. Dan juga jadian itu adalah kambing jantan yang berusia tidak sampai setahun. Kemudian hidang kepada Nabi, pada riwayat yang lain menyebutkan dihidangkan kepada Nabi pada bahagian kesukaan Nabi.
Nabi ni bahagian kesukaan dia adalah di peha tu, di peha kambing. Nanti kita akan jumpalah pada pada bab makanan. Cuma nak clearkan lah, nanti kan kita ingat Nabi ni ada special yang dia suka juga pada benda-benda dunia. Tak, Nabi ni orang tak ada hubungan dengan dunia. Cumanya kata Sayyidatina Aisyah dalam sebuah riwayat, Nabi ni dia suka bahagian yang macam seumpama peha itu, sebab situ senang nak makan dan cepat makannya. Taklah berlama-lama sangat waktu nak makan tu. Bukannya Nabi ni khususkan sangat, dia suka yang ni saja, yang lain tak suka, tak. Kata. Kemudiannya ditanya kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah tentang khadam itu, kemudian dihadiahkan kepadanya seorang tawanan untuk dijadikan khadam, dan diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan kepada Abu Haytham itu. Abi subhanallah, Abi Haytham ini dia mempunyai seorang bitanah. Bitanah ini pendamping. Bitanah ini adalah pendamping. Sebagaimana disebut dalam riwayat ini, Allah tidak bangkitkan seorang nabi dan seorang khalifah melainkan ada padanya itu pendamping yang nak beri nasihat. Memang kalau pendamping itu baik, maka nasihat yang baiklah. Memang pendamping itu buruk, maka nasihat yang buruk didapati. Hatta kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini pendamping mereka itu ada malaikat dan adanya jin. Cumanya para nabi ini dia ismatullah, dia ada perlindungan, penjagaan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada bisikan-bisikan yang buruk itu menjadikan mereka itu tersasar daripada jalan yang diridai oleh Allah. Melainkan jin yang mendampingi mereka, walaupun sifat jin itu sentiasa mendorong kepada keburukan, tapi oleh kerana duduk di sisi Nabi, akhirnya mereka itu menuruti apa yang diajar dan ditunjukkan oleh Nabi, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga suami itu pendampingnya isteri. Maka isteri yang baik itu umpama bitanah yang baik, yang sentiasa memberi nasihat yang baik. Umpamanya dikisahkan tentang Abi Haytham inilah. Abi Haytham bila dibawa pulang hamba, dia beritahu wasiatnya Rasulullah. Maka isterinya subhanallah seorang penasihat yang baik, yang sentiasa nak bawa suami itu kepada kebaikan. Katanya, kamu tak tanggung ni benda yang Rasulullah wasiat. Dan tidak Rasulullah wasiat, melainkan tunainya wasiatnya Rasulullah itu dengan kamu merdekakan hamba ini. Maknanya wasiat itu difaham oleh isterinya sebagai satu amanahnya Rasulullah untuk dia berbuat baik. Apa kemuncak pada berbuat baik pada seorang hamba? Beri kemerdekaan. Kerana itulah cita-citanya hamba, untuk dimerdekakan. Maka nasihat daripada bitanah yang baik, pendamping yang baik, isteri yang baik itu menjadikan Abi Haytham dapat melakukan kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Kata kita berhenti setakat tu lah kot. Sana lama-lama sangat. Wallahu taala alam. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi pada perbahasan hadis-hadis yang seterusnya. Walhasil beberapa perkara yang kita dapat melihat pada hadis yang kita kongsikan pada malam ini, terutamanya bagaimana rasa ta'zimnya, rasa ta'zimnya para as-sahabah ridwanullah ta'ala ajma'in kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan mereka itu serupa dengan kehidupannya Rasulullah. Kesusahan Rasulullah itu bersama dengan mereka itu kesusahan. Mereka berikan seluruh daripada makna kecintaan mereka itu untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang sangat penting untuk kita ambil iktibar daripada peninggalannya para as-sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan nanti kita akan dapati pada hadis-hadis yang akan datang bagaimana sahabat ini merasai kehidupan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun selepas daripada kewafatannya Nabi, walaupun mereka itu telah mendapat kemewahan daripada kehidupan mereka, tapi kemewahan mereka itu sedikit pun tidak menjejaskan perjalanan mereka yang mereka ambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Kenapa? Kerana tidak ada dalam hati mereka itu melainkan kecintaan. Daripada cinta itu mereka jadikan Rasulullah itu orang yang paling mulia dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak ada sesuatu yang nak dilebihkan, sebagaimana disebutkan tadi oleh Abi Haytham, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dikorbankan, dipertaruhkan mak dan ayah aku untuk kamu wahai Rasulullah. Bayangkan ketinggian, kemuliaannya baginda Nabi SAW di dalam hati mereka. Gamaknya kalau gambar capal ada zaman mereka hari tu, tak tahulah mereka junjung macam mana. Allah cuma tinggal kita gambar capal nak uji bagaimana kemuliaan yang kita nak beri kepada Rasulullah. Tu je pokok pangkal dia. Orang hari ni kalau betul dia nak memuliakan seorang apa sahaja, dia akan muliakan. Tinggal lagi dalam hati. Kalau dalam hati tu tak ada apa pun, begitu je, maka gitu je lah yang kita anggap. Sebagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, apa sahaja daripada dirinya baginda Nabi SAW. Sehingga bila mana datang sesuatu daripada Rasulullah, maka kelas. Walaupun ketika itu dia rasa yang dia betul, tidak pernah dilebihkan. Jangan kata untuk diri, bahkan sependapat dia, pandangan dia, pemikiran dia yang rasa dia betul, tapi oleh kerana datang daripada Rasulullah lah, kelas. Kita tengok dulu dalam peristiwa Hudaibiyah, bila selesai buat perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini wakilnya kaum musyrikin untuk buat perjanjian dengan Rasulullah. Jadi hasil daripada perjanjian itu nampak berat sebelah, lebih berat pada orang musyrikin. Sahabat tak puas hati, dah lah tak boleh nak masuk Mekah, dah lah kena balik, tak boleh nak buat umrah, perjanjian pula berat sebelah. Rasulullah masuk, berjumpa dengan Sayyidatina Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, mengadu, lebih kurang beritahulah kepada Ummu Salamah, kata ini sahabat-sahabat ni macam tak selesa dengan perjanjian ni. Katanya Ummu Salamah, mewakili jiwanya para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Katanya Ummu Salamah apa? Ya Rasulullah, dah kamu keluar sembelih kambing tanda melaksanakan dam ihsan, kerana tak boleh masuk Mekah kan. Dah niat ihram dah, jadi kena buat dam ihsan lah, sembelih kambing. Kamu buat je sembelih kambing, nescaya sahabat akan ikut kamu, tak lawangnya dia. Ini kata-kata yang mewakili seluruh jiwanya para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, diucapkan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah keluar, ambil kambing, sembelih kambing, bismillah untuk dam ihsan. Sahabat-sahabat yang lain yang tadi dah rasa berat sebelah ni, tak adil ni kita ni, orang musyrikin lebih dapat kelebihan semua dalam perjanjian ni. Nampak Rasulullah sembelih dah, khalas, mereka pun sembelih dah, bercukup. Tidak ada sesuatu yang lebih. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Katanya Allah dalam Al-Quran, Nabi itu lebih aula daripada diri kamu, lebih aula daripada siapa sahaja. Nak lebihkan apa? Allah. Terakhirnya suka saya nak kongsikan, bila perkara yang berkaitan dengan isu hari ini, terutamanya isu yang kita berhadapan dengan pencaci-pencacinya Rasulullah. Maka beberapa perkara yang kami nilai daripada tokoh-tokoh ulama yang membawa perjalanan guru-guru kami, bila mana hari ini, ialah masing-masing pun kita nak terjemahkan kemarahan kita, sensitiviti kita dengan apa yang telah dibuatkan oleh orang kafir, menghina Nabi kita, menghina kesayangan kita. Jadi macam-macam reaksi dibuat, termasuklah antaranya buat apa? Memboikot barangan Perancis. Kami dalam sesi kuliah pagi tadi ada seorang tanya kepada guru kami Sayyidul Habib Ali, kata kalau saya letak note
di barang Perancis tu boleh tak? Mana tak nak tu supaya orang boikot barang Perancis tu. Jawabnya Sayyidil Habib, dan juga dijawab oleh beberapa guru kami yang lain. Dalam kita nak memboikot ini juga perlu kita perhatikan, adakah boikot kita itu benar-benar memberi kesan kepada yang mencacinya Rasulullah, sehingga mereka rasa lemah dan meminta ataupun tunduk kepada Islam, ataupun boikot kita itu hanya memberi mudarat, termasuklah pada orang Islam di Perancis. Ini berkaitan dengan riwayat. Satu hari Sumamah ibn Uthail radhiyallahu taala anhu, bila memeluk Islam dengan Rasulullah, menjadi orang yang sangat sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni merupakan orang yang berada pada satu kabilah di satu tempat yang sentiasa mengiringkan makanan kepada orang musyrikin di Mekah. Maknanya dia punya gandum dia itu akan dibawa ke Mekah untuk diperdagangkan. Jadi sumber gandum orang Mekah itu daripadanya. Jadi dia ni bila sampai satu hari selepas daripada Islamnya, sampai ke Mekah, orang Mekah caci dia. Orang Mekah kata dia begini. Orang Mekah caci Nabi Muhammad sekian-sekian. Marahlah dia. Dia kata tak apa, kata, lepas ni jangan harap sebiji butir gandum pun sampai ke sini. Maka dia balik ke kampung dia, beritahu dia punya kaum dia, dah raya hantar, kita punya hubungan perdagangan dengan Mekah putus. Mana tidak ada lagi perdagangan gandum di Mekah. Putus. Dia boikot lah tu. Tak naklah penduduk Mekah tak ada sumber. Tidak ada sumber. Akhirnya pembesar musyrikin ini tulis surat kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sekian-sekian Usamah bin Utsal ini dia menyekat kami ni, dah ke bulu dah ni. Teruk sangat keadaannya, minta tolong betul Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah panggil Usamah bin Utsal, beritahu kepada Usamah bin Utsal tentang keadaannya orang musyrikin, minta Usamah tarik balik dia punya boikot dia tu. Nak tengok daripada riwayat ini, pertama, kalau nak boikot, biar Usamah macam Usamah bin Utsal. Pastikan betul, boleh melemahkan musuh yang mencaci itu. Jangan sampai orang lain yang terlibat. Tapi bila didapati ada yang lain terlibat, ambil keluasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, walau bagaimanapun musuh-musuhnya musyrikin di Mekah, mereka juga ada orang tua, ada wanita yang perlu dipelihara, ada anak-anak kecil, ada ternakan yang tidak bersalah. Apabila diboikot, habis terlibat. Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinur rahmah, yang tidak akan diketemui pengajaran agama melainkan ajaran agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila didekati akan dapat rasa kasih sayangnya. Maka kitalah yang bertanggungjawab untuk terjemahkan itu. Bila disebutkan juga oleh guru kami Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan hafizahullah wa ra'ahu, orang yang melukis karikatur Rasulullah hari ini, orang yang melukis ini biasanya dia nak lukis satu benda, dia mesti ada panduan dia. Dia nak, orang nak lukis pemandangan, dia kan tengoklah pemandangan tu, ni ambil lukis. Orang nak lukis masjid ni, kena masuk dulu masjid ni, tengok macam mana masjid ni, lukis. Dia nak lukis Rasulullah, mana contoh yang dia ambil? Orang Islam. Maka berbetulan contoh yang dia tengok itu orang Islam itulah terorisnya, orang Islam itulah yang kasarnya, orang Islam itulah yang buat perangai begini, orang Islam itulah yang buat begini. Akhirnya diterjemahkan dalam lukisannya. Idzan, tanggungjawab besar kita hari ini, kata guru kami Sayyidul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri hafizahullah wa ra'ahu, ya kita nak boikot, ya kita pun boikot. Tapi kita ada jenis lain dalam boikot kita. Apa yang kita nak boikot? Kita boikot fikrah mereka. Kita boikot pakaian-pakaian mereka yang menjolok mata untuk dipakai oleh anak-anak kita. Kita boikot filem-filem mereka yang menjadi satu perkara yang haram dilihat oleh mata kita. Kita
Kita boikot pemikiran-pemikiran mereka itu yang jauh daripada agama. Itu perjuangan kita yang sebenarnya. Itu yang lebih penting untuk kita jauhkan daripada mereka. Jangan sampai kita sibuk nak memboikot barangan mereka, dalam masa yang sama feeling mereka yang menjolok mata itulah juga yang kita tengok. Gambar-gambar mereka yang menjolok mata itulah juga yang kita tengok. Pakaian-pakaian mereka itulah juga jadi pakaian-pakaian penghuni rumah kita. Kita perjuangkan Nabi atau kita perjuangkan nafsu kita? Allahu la ilaha illallah. Ini zaman fitnah, menguji kita dengan zahir kebaikan, tetapi di dalamnya ada keburukan. Di luarnya kecantikan, tetapi di dalamnya ada kekejian. Jadi berhati-hati. Pegang betul-betul perjalanan ulama. Pegang betul-betul perjalanannya orang soleh, supaya kita tidak tersasar daripada jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah jumpa dengan seorang ulama. Ini kebanyakan kita pun kenal tokoh tersebut. Apa yang dia sebut? Dia kata, saya ni tak bimbang orang kafir yang mencela Nabi. Sebab dah namanya orang kafir memang tak kenal Nabi. Memang dia tak kenal siapa Nabi Muhammad. Tapi kita ni, yang dibimbangnya kita ini orang Islam yang beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi merendahkan darjatnya Nabi Muhammad. Itu yang paling nak bimbang tu. Orang kafir ni memang dia tak kenal Nabi. Kita ni hak kata kita kenal Nabi ni, hal Nabi kita perendahkan, kemuliaan Nabi kita perendahkan, perkara yang berkaitan dengan Nabi kita perkecilkan. Mana lebih besar musibah, yang menghina Nabi ataupun kita yang buat begitu pada Nabi? Mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Muhammadur Rasulullah itu tidak ada kemuliaan di dalam hati. Itu lebih musibah. Allah la ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, beri petunjuk kepada kita, sabitkan kita, letakkan kita, tetapkan kita insya-Allah di atas jalan yang diridai oleh Allah. Jalan yang dipandu oleh mereka para as-sahabah dan ahli keluarganya baginda Rasul. Jalan yang dituruti oleh ulama mu'tabar, yang dituruti oleh ulama yang seluruhnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita insya-Allah. Lindungi kita daripada fitnah akhir zaman. Sebagaimana kita berharap Allah lindungkan kita daripada wabak penyakit, begitulah lebih besarnya lagi kita mengharapkan Allah lindung iman kita. Kerana iman bila tertanggal daripada hati, maka binasalah hukum akhirnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang maha menggolak balikkan hati hamba-hambanya, sabbit qulubana ya rabbana ala dinika wa ala ta'atik wa ala maslaki nabiyyik sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hayatina wa fi akhiratina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwal ummata sayyidina Muhammad ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwal jami'al muslimin wal muslimat ila ahsanil ahwal. Farraj 'anna wal muslimin ya Allah. Farraj 'anna wal muslimin ya Allah. Farraj 'anna wal muslimin ya Allah fi kulli masaib ad-dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun ambil waktu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.